السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا وقائدنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah pada hari kiamat ketika mana mereka itu melihat para malaikat, keadaannya langsung tidak ada sebarang perkara yang menggembirakan mereka pada hari itu, yakni bagi orang-orang yang berdosa di atas dunia dahulu. Dan mereka berkata, pada hari ini mereka akan dihalang dengan sehalang-halangnya daripada mendapat sebarang rahmat daripada Allah, dan dipersembahkan, kami persembahkan kepada mereka kerja-kerja baik yang pernah mereka lakukan di atas dunia dahulu, kemudian kami jadikan ianya habuk yang berterbangan. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah, dalam keadaan menuruti jalan kehidupan yang lurus, yakni yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Sedang yang demikian itulah cara hidup yang benar, yang teguh, yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli utankuasa surau ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Nyari dan nak sesak di pasal lama dah hari. Di mana pada malam yang berbahagia ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan untuk diri saya sendiri sebagai nasihat, dan untuk para hadirin sekalian, berkenaan dengan satu perkara yang maha penting, yang menjadi syarat untuk Allah Ta'ala menerima segala pengabdian yang dilakukan kepadanya, iaitulah ikhlas. Sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama, kemalangan yang menimpa setengah orang di hari kiamat. Allah menyeksa batin mereka, mental mereka sebelum menyeksa tubuh mereka, dengan menunjukkan segala rekod-rekod amalan-amalan baik yang pernah dibuat, sehingga mungkin mereka merasa berbunga hati
dapat mengecapi hasil daripada pahala yang banyak yang ditunjukkan itu. Tiba-tiba kemudiannya Allah jadikan dia debu yang berterbangan. Tidak ada sebarang manfaat. Kerana di atas dunia dahulu, perkara yang baik yang dibuat ini tidak cukup satu syarat, iaitu ikhlas. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sesiapa yang berkehendak akan pertemuan yang baik dengan Tuhannya di hari kiamat, maka hendaklah dia beramal yang mencukupi dua syarat. Yang pertama, mengerjakan amal yang saleh. Ataupun dipanggil dengan para ulama al-ittiba', menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Siapa dia tambah, siapa dia kurang, maka termasuklah Nabi kata, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa dia reka sendiri dalam urusan kami ini, tak ikut kami, pandai-pandai dia, maka dia tertolak. Yang keduanya, jangan dia menyengutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini yang dipanggil ikhlas. Ramai orang yang sudah menjadi ahli masjid, ahli surau, ahli jemaah Islam, gerakan Islam, buat kerja-kerja yang baik, kebajikan yang banyak. Mereka merasa seolah-olahnya mereka terjamin, rasa lebih baik daripada orang lain. Untuk orang yang macam ini, ingatilah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dalam sahihnya, berkenaan dengan seorang lelaki yang berjuang fi sabilillah dalam peperangan dengan berani membunuh ramai musuh, sehingga bila mana perang berhenti sekejap, orang puji dia. Banyaklah pahala yang dia boleh kerana dia berani. Banyak Islam boleh makan jasa dia kerana keberanian dia. Tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka. Kata-kata Nabi ini mengejutkan sebahagian sahabat Nabi. Sehingga salah seorang di antara mereka, bila perang bersambung semula, turut orang ini. Turut yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, dengan berani, tapi Nabi kata dia ahli neraka. Tiba-tiba dia cedera dalam peperangan itu. Lalu dia lari jauh daripada orang. Dia pacakkan hulu tombak di tanah. Dan mata tombak dibubuh di dadanya. Dia rebahkan diri di atas tombak itu. Dia bunuh diri. Lalu orang ini, sahabat Nabi ini pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Cerita pada Nabi kisah ini. Lalu Nabi kata, Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar sekali-sekali akan menguatkan agama ini dengan pertolongan orang-orang yang jahat. Ibn Hibban meriwayatkan, Rasulullah bersabda, La yu'ayyidanna Allahu hadha ad-din biqaumin la khalaqa lahum. Demi sesungguhnya Allah akan kuatkan Islam dengan pertolongan satu golongan yang mereka langsung tidak mendapat bahagian daripadanya. Dia tolong, dia buat kerja, Islam boleh makan jasa yang banyak daripada dia, tapi dianya tak boleh sekepek, tak boleh apa-apa, kerana dia tak ikhlas. Ikhlas ini adalah kunci Allah Ta'ala menerima segala perbuatan baik yang dibuat oleh seorang hamba. Namun ianya bukan perkara yang mudah. Namun dia mesti diusahakan, mesti dicari.
Imam Hanbali rahmatullah alaihi pernah berkata, 30 tahun aku mencari ikhlas baru aku berjumpa. Cari. Bapa tok guru orang alim, cari ikhlas. 30 tahun baru berjumpa. Bukan maknanya Imam Hanbali 30 tahun beramal dan ikhlas. Tapi nak rayak selepas dia mencari 30 tahun, ikhlas benar-benar menjadi asal bagi perbuatannya. Tak ikhlas itu pula yang perlu dicari. Hidup untuk menjadi orang yang buat kerana Allah, untuk Allah. Untuk Islam. Bila sebut berkenaan dengan nak perkara yang berkait tentang ikhlas ini juga, maha pentingnya ikhlas ini walaupun ramai orang tak berdali. Ramai orang suka tengok kerja-kerja kebajikan ni dari sudut fizikal. Bagaimana dia buat, bagaimana dia dilaksanakan. Ada suap, berjaya ke tak berjaya, di mana kelemahan dia, di mana kekuatan dia. Nak sambung ke nak berhenti. Fizikal. Tak ramai orang tengok adalah perkara, adakah perkara ini Allah terima ataupun Allah Ta'ala tak terima. Adakah perkara ini akhirnya menjadi beri manfaat pada aku, ataupun satu perbuatan sia-sia yang tak membawa aku ke mana-mana. Tak ramai orang fikir benda ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa wallahi alladhi la ilaha illa ghayra la ilaha ghayra inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkannya, sesungguhnya ada seorang di kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga, memenuhi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik, sehingga pada pandangannya dan pandangan orang lain tidak adalah jarak di antaranya dengan syurga malaikat sejengkal sahaja. Orang kata ini orang saleh, orang baik, ini ahli syurga. Jemaah saja, derma saja, tak rajin apa buat jahat, sehingga orang kata ini ahli syurga. Tiba-tiba dia didahului oleh kitab amalannya ataupun oleh kitab ketentuan Allah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung umurnya dan dimasukkan dia ke dalam api neraka kerananya. Sesungguhnya ada di kalangan kamu pula yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, sehingga pada pandangan dia dan pandangan orang lain tidak adalah jarak di antara dia dengan neraka malaikat sejengkal sahaja. Lalu dia didahului oleh kitab ketentuan Allah. Dia menyudahkan hidupnya dengan mengerjakan amal yang ahli syurga. Lalu dia memasukinya menjadi penghuni syurga. Hadis ini kalau untuk orang yang salah guna, orang jahat kata, tak tahu lagi siapa dia surga, siapa dia neraka. Saya buat jahat, boleh jadi saya surga. Bukan begitu. Hadis ini nak beri amaran pada orang yang sudah buat baik. Jangan take for granted. Jangan berasa sedap. Kamu tak tahu apa yang berlaku di hujung kamu. Dan nak beri harapan pada orang-orang yang buat dosa. Jangan putus asa.
pintu masih terbuka untuk kembali ke pangkal jalan. Ini hadis itu. Para ulama mengatakan, alangkah mudahnya membuat perkara baik, alangkah payahnya menjaganya, supaya benar-benar mendapat pahala. Ikhlas ini tampaknya kadang-kadang boleh membatalkan perkara baik yang dibuat 100 tahun dulu. Ibaratnya, satu orang umur panjang, 100 tahun dah mati lagi, 120 tahun dah mati lagi, jarang berjumpa. Sebab tu kalau ada orang macam ni, TV, radio kita muramah lalu. Makan apa pak cik? Dah apa lagi? Orang tanya. Suruh share, suruh pergi petua. Kemudian tiba-tiba, masa umur 120 tahun itu, dia membatalkan kerja yang pernah dibuat masa umur dia 20 tahun dulu. 100 tahun dulu. Dengan riak, dengan sum'ah, dengan perkara-perkara yang membatalkan ikhlas, terombok perkara baik yang pernah dia buat 100 tahun dulu. Ini bisa ikhlas. Bukan maknanya ikhlas perlu ada pada apa yang dibuat hari ini. Bahkan dia perlu ada dalam setiap amalan yang dibuat pada bila-bila masa. Sebelum membuatnya, semasa membuatnya, dan selepas membuatnya. Sebab itu payahnya nak menjaga, nak mencari ikhlas ini. Namun begitu, para ulama telah berkongsi bagaimana cara, tips untuk kita usaha supaya kita ikhlas semasa kita buat kerja dan selepas kita buat kerja. Ini yang saya nak kongsi. Yang pertama, istihdarul ghayah. Apabila kamu buat apa saja perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Nabi Muhammad suruh, yang Quran suruh, masa kamu buat dan selepas kamu buat, kamu mesti hadirkan perkara awak mari dalam otak kamu, dalam hati kamu. Al-ghayah. Ghayah ni, asal makna ghayah ni ialah papan dak ni. Orang main nak tanda orang panggil papan dak. Kalau bola sepak orang panggil gol. Ghayah. Al-ghayah makna sasaran. Walaupun nampak gecer bola, sepak bola, peteng orang, mesti ketang sekali, pasti kau orang tu, pasti kau orang ni. Sebenarnya nak pergi situ, nak pergi kat gol. Ghayah. Kamu sebagai manusia, apa sasaran hidup kamu? Kalau sasaran hidup kamu nak kaya, walaupun kamu nama Muhammad, kamu dengan Sami Bedu sama je. Tak ada beza di masing pun. Orang mukmin sasaran hidupnya ialah syurga. Balik kampung halaman. Kita semua sekali ini IC kita bukan 11, IC kita syurga. Baik ayah kita, baik mak kita, originnya jelas jannah, syurga. Kemudian terpaksa keluar daripada syurga dengan kehendak Allah, hasil daripada mainan syaitan iblis. Allah Ta'ala beri hidup atas dunia untuk bercedung, berusaha, berikhtiar, mencari sebanyak-banyak pahala yang kemudiannya diguna sebagai tiket untuk balik ke syurga, kampung halaman kita semula. Atas dunia ni hidup sementara, walau macam mana hebat sekalipun, walau macam mana kaya, walau macam mana sihat. Ada kata muda berjogging mati kat gigi. Belanda mana orang yang berjogging mati? Bukan marah berjogging ni. Nak ceritanya, benda yang saya sebut sama. Kita boleh menyimpan 1001 impian. Tapi ada satu benda, sama ada kita mengimpi ataupun tidak, kita akan dapat. Nama dia mati. Ada orang mengimpikan nak kaya. Boleh jadi kaya, boleh jadi tak kaya.
Bini nak mimpi nak bini seorang lagi, boleh jadi bini seorang lagi, boleh jadi ada dah apa bercerai juga. Impi nak ada anak, impi nak ada rumah sendiri, ada macam-macam impian. Benda itu semuanya muhtamal, boleh ataupun mungkin tak boleh. Ada satu benda tak payah impi, nama dia mampu, mesti berkena. Sepatutnya benda yang nama mati ni mesti diimpikan oleh manusia. Kata impi, macam mana benda ni kalau tak impi pun mari. Mengimpikan husnul khatimah, mati yang baik. Bila semua orang mesti mati. Mati tak syarat sihat, tak syarat sakit, tak syarat tua. Orang sihat mati, orang muda mati, apatah lagi orang tua dan orang sakit. Walaupun mati ada macam-macam, sakit jantung, kecil mani, tepuh di lori, mati ada je. Tak banyak. Mati je ada. Tiap-tiap orang akan berjumpa dengan sekali mati. Kata orang Arab, illam tamut bi sayfin tamut bi ghairih. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kalau mu tidak mati, ditetak dengan pedang fi sabilillah, kamu akan mati juga. Bermacam-macam sebab mati, namun mati hanya satu saja. Allah Ta'ala tak beri kita alat untuk ikhtiar supaya tak mati. Tapi Allah Ta'ala beri kita alat untuk ikhtiar macam mana kita nak mati. Ini di antara ghayah. Mati adalah ghayah, sasaran. Cuma sasaran orang beriman, husnul khatimah, mati yang baik, kesudahan yang baik. Dengan cara begitu akan berjumpa dengan barzakh yang baik, berjumpa dengan mahsyar yang baik, berjumpa dengan mizan sirat yang baik untuknya. Akhirnya berjumpa dengan ibu bagi segala baik, iaitu jannah, syurga. Ini ghayah. Sabda Nabi SAW, man faraqa dunya ala al-ikhlas lillahi wahdah. Sesiapa yang berpisah dengan dunia di atas Tuhannya hanya Allah saja, wa ibadatihi, dan ibadahnya hanya untuk Allah saja, la yusyrik lahu syai'an, dia tidak pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, faraqaha wallahu anhu radin, maka dia berpisah dengan dunia dalam keadaan Allah redha kepada dia. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Sebab itu bila katanya awak hidup, apa sasaran hidup awak? Nak pergi mana? Hidup ni nak pergi mana? Jawapan semua orang mukmin, husnul khatimah, nak dapat mati yang baik. Bila kita nak dapat mati yang baik dengan makna seperti mana Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mana-mana orang yang semasa hidup dia kata, dia buat, dia hidup dia, Tuhan dia hanyalah Allah saja. Allah dia hanya Allah saja. Kemudian thumma istaqamu, dia istiqamah begitu. Siapa dia nak mati? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika mana hari dia nak mati itu, malaikat turun berduyun-duyun. Tak ada orang nampak. Kalau Quran tak beritahu, kita tak tahu. Tatanazzal, saya sebut sama benda ini, kaedah ilmu bayan. Orang belajar ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kaedah ilmu bayan. Ilmu bayan kata, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya bina satu perkataan dalam bahasa Arab menunjukkan bertambahnya makna. Mupah kedua aku tak tahulah, tapi orang mengaji bahasa Arab boleh nak takak sikit-sikit. Asal perkataan itu nazala, turun. Kemudian dia jadi tanazzala. Tambah berapa huruf? T dan zai selagi. Tambah 2 huruf. Bila tambah huruf, tambah makna. Satu orang yang hidup dia
untuk Allah, kerana Allah, sabar dia mati. Jika mana hari dia nak mati, dah kira hari Jumaat ke, hari Rabu ke, hari Khamis, hari dia nak mati. Dia mati seorang dalam hutang ke, dia mati kena makan kekah di rimah ke, dia mati bunuh dia orang ke, dia mati langgar di lori ke, dia mati penuh anak beranak keliling dia ke, tak kira. Jika mana hari dia nak mati, tatanazzal, turun tak berhenti-berhenti. Turun tak berhenti-berhenti. Turun. Siapa dia turun? Al-malaikah. Puak-puak malaikat. Dia tak sebut al-malak. Malak mana? Satu malaikat. Malaikah. Malaikat yang ramai. Turun berduyung-duyung. Dia tidak nampak apa? Memang tak nampak. Kalau nampak maknanya mu nak apa juga. Hak nampak ni lah dia saja. Dia saja nampak. Dia orang nak mati. Malaikat turun buat apa? Turun sorok dia. Wis semangat ke dia. Allah takhafu. Pakcik. Ayah mak, ayah su, makcik ngah. Jangan takut nak menghadapi mati. Malaikat mari ni sayang saya. Orang macam kita juga, jangan takut ke dia. Jangan takut dengan mati. Wala tahzanu. Jangan sedih nak meninggalkan dunia. Dunia ni busuk bangau. Hak nak mari ni sedap lagi. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan syurga yang sedang menunggu makcik. Sedang menunggu pakcik. Ini hari nak mati. Syaratnya hidup untuk Allah. Sepanjang hidup dia. Dah ada haji wak dosa lah. Tak boleh. Masalahnya tak boleh tak wak dosa. Macam mana tak boleh tak makan nasi. Tak boleh tak tidur. Tak boleh tak berak. Tak boleh tak kecing. Tak boleh juga kalau tak ambuh wak dosa. Tak boleh. Kullu bani Adam khatta'un. Nabi kata semua anak Adam jenis wak dosa. Orang mengaji bahasa Arab, khatta'un ini dipanggil wazan mubalaghah macam fa'alun. Khatta'un. Semua anak Adam khatta'un. Jenisnya bukan khati'un. Isim fa'il biasa. Khatta'un. Yang sangat buat dosa. Semua anak Adam. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Tapi yang sebaik-baik yang buat dosa banyak ini ialah yang bertobat. Sebab itu, cara nombor satu sekali, supaya kita ni ikhlas, ialah kita menghadirkan satu sasaran, nama dia aku nak mati, mati dengan cara yang baik. Mati dengan cara yang Allah Ta'ala redha. Ini lebih penting sekali. Kerana percaya kita akan mati. Sebab itu mengingati mati ini, ibaratnya, saya sebut sama, macam perempuan yang beranak. Orang puan beranak, dia tanya dia, mana akak air beranak, macam mana? Oh, sakitnya. Bertepik-tepik, tak mau beranak dah. Ni lah, mengelah ni, tak mau beranak dah. 3 bulan lepas tu, mengandung pula. Kerana apa? Kerana dia cerita hak sakit, hak sedap, dia tak cerita. Ke mana? Dia juga ingat mati. Mengingati mati ini benda yang tidak menyeronokkan. Tapi cobalah ingat, dia ada manis. Manis dia tu ada. Mengingati mati akan menjadikan orang tu kuat semangat. Mengingati dengan cara yang betul. Kuat semangat. Menjadikan orang-orang yang berdosa untuk bertaubat. Menghilangkan terus satu perkataan nama dia putus asa. Tak ada terus dalam koma. Kenapa? Kerana hidup belum berakhir selagi nyawa di kandung badan. Percaya bahawa nyawa yang Allah Ta'ala beri ini ialah peluang untuk senantiasa berusaha supaya mendapat husnul khatimah. Nak tidur, bubuh pada atas bata, cuba ingat. Bayangkan tengah nak tidur ni malakul maut mari. Terawak sekali. Malakul maut mari. Dan memang dia akan mari. Sama tak tahu bila. Bila dia mari para hadirin. Semua tubuh longlai tak boleh bergerak. Nak rayak ke bini sebelah tak boleh.
Mari dah. Tak boleh nak royak dah masa tu. Bahkan tiap-tiap orang akan berhadap dengannya sekali seorang. Dan dia akan berhadap dengannya sama ada dia bersedia ataupun dia tak bersedia. Diriwayatkan Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu an as-Sahmi dikatakan anak dia Abdullah. Abdullah juga sahabat Nabi, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya telah, kalulah ada seorang yang bijak menerangkan sesuatu, kemudian masa dia nak mati, dia boleh ceritakan pada kita apa perasaan dia, apa yang sedang dia alami, alangkah seronoknya, dia kata. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya. Tiba-tiba dah lama berlaku perbualan itu sehingga tibalah hari Sayyidina Amr bin al-As sendiri nak mati. Anak dia Abdullah kata, wahai ayah kesayanganku. Ayah pernah kata dulu, alangkah baiknya kalau ada orang yang bijak menceritakan sesuatu, boleh cerita apa yang dirasa masa dia nak mati. Ayahlah orang bijak itu. Ceritalah ke saya. Lalu kata Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu an, demi Allah, aku merasa seperti mana aku sedang dihimpit oleh gunung yang besar di atas dadaku. Tak boleh nak bergerak. Seluruh tubuhku merasa dicocok-cocok dengan jarum-jarum yang tajam. Nafasku seperti mana bernafas daripada lubang jarum yang sangat halus. Lalu dia pun menangis. Dia kata, alangkah baiknya jika sekiranya aku hanya menjadi pengembala kambing di bukit dan tidak melalui apa yang telah aku lalui sebelum daripada ini. Radhiyallahu ardah Sayyidina Abdullah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Sebab itu para hadirin, pertama untuk menolong kita ikhlas, kena set dalam diri kita, matlamat kita ialah untuk mendapat mati yang baik. Bila kita nak mati, Nabi kata, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajar nak mati dengan la ilaha illallah. Sebenarnya, sesiapa yang tidak hidup dengan la ilaha illallah tidak boleh kata la ilaha illallah masa dia nak mati. Sekalipun imam Mekah, sekalipun mari talqin dia. Yang boleh sebut la ilaha illallah pada hari dia nak mati lah orang yang hidup dengan la ilaha illallah saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, membantu seseorang itu untuk ikhlas kerja buatnya kerana Allah. Istihdarul awaqib. Buat mari dalam otak dan hati dia akibat perbuatan yang dia buat. Sebab para hadirin, lawan bagi ikhlas ini juga bukan lawan yang sebarangan. Pujian orang, dia bukan benda yang sebarang. Buat benda baik, orang puji, dia menyeronokkan. Buat benda-benda baik, mendapat balasan yang baik, yang segera daripada orang. Selain puji, mungkin orang boleh kerja, mungkin orang boleh jadi menantu, mungkin orang boleh jadi ketua. Lawan bagi ikhlas ni bukan sebarangan lawangnya. Lawang dia hebat juga. Sebab itu, bukan senang nak menolak perkara-perkara yang menghalang kita ikhlas, yang bernama pujian orang, yang bernama reputasi yang baik, dan macam-macam lagi. Bukan senang. Malaikat orang yang mengetahui bahawasanya ganjaran kalau dia ikhlas jauh lebih hebat dan lebih mahal daripada itu lagi. Sebab itu, nak lawan ikhlas kena ada ilmu berkenaan dengan perkara ini. An Usamah bin Zaid, daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu angkat Nabi, anak Sayyidina Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an. Usamah bin Zaid kata, Nabi SAW pernah bersabda pada para sahabatnya, ada hal musyammirin lil jannah, ada tak di kalangan kita orang-orang yang sudah bersiap sedia fizikal dan mentalnya untuk memperolehi syurga?
Ada tak orang nak surga, Nabi kata? Surga ialah akibah, balasan kalau orang tu ikhlas. Maka Nabi raya, ada tak orang nak surga? Fa innal jannata la khatara laha. Sesungguhnya surga bagi orang-orang yang buat kerja baik kerana Allah ini tidak boleh difikirkan oleh hati manusia bagaimanakah sifatnya. Hiya wa rabbil Ka'bah. Syurga itu demi Tuhan Kaabah. Nabi bersumpah. Demi Tuhan Kaabah. Syurga itu. Nurun yatala'la. Cahaya yang berkelip-kelip, bersinar-sinar. Orang Arab dipanggil benda kelip ini la'la. La'la. Yula'la'u. Ini. La'la. Ini dipanggil bahasa sima'i. Menjadikan satu benda yang kita dengar, kita tengok sebagai perkataan. Kita orang Melayu, orang Terengganu pun ada. Menatang ni siu-siah, nak apa tahu? Siu-siah ni, kita bunyikan gerakan dia, jadikan bahasa. Dan seumpamanya lah, banyak lah bahasa kita orang Terengganu pun ada. Bahasa Melayu sungguhnya tak tahu lah, bahasa Terengganu ada. Orang Arab pun ada juga bahasa itu. Sebab tak ada seorang sahabat Nabi, nama dia Qa'qa'. Al-Qa'qa' At-Taimi, At-Tamimi, radhiyallahu an. Ada sahabat saya seorang nak beri nama anak dia Qa'qa'. Qa'qa' ini perhatian jangan main-main, seorang pahlawan yang Sayyidina Abu Bakar kata, dia seorang seumpama 1000 orang. Bila Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an bertembung kali pertama dengan Rom, minta bantuan. Sayyidina Abu Bakar atau Qa'qa' seorang dia. Dia bukan badang. Tapi bila Khalid tengok dia, Khalid senyum. Qa'qa' ka'alfil jaish. Qa'qa' seorang macam 1000 orang. Mana pahlawan, gagah. Tapi nama dia agak Qa'qa'. Qa'qa' ni tak tahu mana apa Qa'qa'. Qa'qa' ni ialah nama apa orang panggil, panah belaga dalam bekas panah. Bekas panah tu panggil macam apa tak? Bekas bubuh anak panah ni. Tu busuh menembok ni bekas dia. Bekas dia. Jadi bekas dia ni bila orang berlari ke apa, dia bunyi belaga. Kok belaga, bunyi kan? Bunyi belaga. Maka orang Arab panggil apa benda yang belaga ni kok. Gitu. Kok. Al-Qa'qa'. Bukan aku reka tau. Memang sungguh. Menyangat aku reka pula. Benda sungguh. Baik. Jadi, talaklah. Nabi kata, demi Tuhan Kaabah, syurga itulah cahaya yang berkelip-kelip. Tu tak tahu? Nabi kata apa? Dalam hadis yang lain, seorang perempuan syurga, kalau mari di atas dunia ini, dunia tak berhajat lagi dengan matahari dan bulan. Dia akan bercahaya ke timur dan ke barat. Seorang perempuan syurga, bidadari. Bayangkan syurga itu sendiri. Cahaya yang sebercahaya-cahayanya. Dan cahaya ini sebenarnya menjadikan kehidupan itu lebih aktif dan lebih bermakna. Sebab itulah ni hampir-hampir dah tak ada sangat banyak beza siang dan malam, sebab ada benda nama dia lampu yang bercahaya. Banyak benda yang dulunya orang boleh buat siang saja sebab tak ada lampu. Sekarang ada lampu, siang malam orang gomor belaka. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah pernah sebut, bila saya sampai di Qatar tahun 60-an, masjid penuh dengan orang. Subuhnya, zuhurnya, subuh tu utamanya penuh dengan orang. Bila mari hujung-hujung milenium, subuh dah tak seramai dahulu. Kerana apa? Kerana pada tahun 60-an, dia kata tahun 60-an, pukul 6 petang, 6:30 petang orang dah tutup kedai. Jalan gelap. Orang tidur awal. Orang masuk rumah awal. Maka orang boleh bangun awal. Bila mari era milenium, dia kata dalam buku dia, pukul 11 malam ada orang baru nak buka kedai. Yang masa tu atu pocong je. Kalau zaman hari tu ada. Baru buka kedai kerana ada lampu.
Manusia merasakan hidup mereka bertambah, bersambung sebab ada cahaya. Syurga adalah tempat yang cahayanya berkelip-kelip. Mana tidak ada tidur. Orang main saja, orang seronok saja, orang nampak saja. Ini maksudnya. Syurga. Wa raihanatun tahtazzu. Raihanah sama ada maknanya raihan makna pokok-pokok bunga ataupun raihan maknanya bau-bauan yang wangi. Raihanah pokok-pokok yang tahtazzu, yang berjoget. Pokok berjoget. Makna apa? Sebuah tempat yang mempunyai pemandangan yang sedap mata memandang. Pokok bergalung berjoget, begitu. Ihtazza makna berjoget. Bahasa sastra, raihanatun tahtazzu. Pohon-pohon bunga tanaman yang berjoget. Yang bergerok-gerok kerana angin beralun. Atau raihana dengan makna bauan yang wangi. Bau wangi semerbak menyelubungi seluruh syurga. Wa qasrun musyayyad. Syurga juga berupa istana-istana kata Nabi. Musyayyad. Musyayyad makna apa? Musyayyad murtafa' yang tinggi. Binaannya tinggi. Dan teguh syurga. Yang menariknya, semua dalam syurga ni Tuhan kata apa? Ashabul jannah. Baca Quran surah Yasin. Inna ashabal jannata. Dipanggil di syurga ini ashab. Ashab mana apa? Tuan punya. Ini rahmat Allah. Bila kita hidup atas dunia, kita bukan tuan punya. Semua milik Allah. Dalam syurga, kamulah tuan punya. Istananya istana kamu. Kamu boleh buat apa yang kamu suka, tidak ada halal dan haram. Sekarang ada halal haram sebab bukan hakmu, hak aku. Maka tuang ayat ni boleh buat, ni tak boleh buat, jangan buat begini, jangan buat begitu. Surga, buat apa saja kamu nak buat. Tak akan ada orang minta cukup itu. Tak akan ada TMB atau B, walaupun cahayanya tak berhenti. Hidup sehidup-hidupnya. Ini syurga. Tapi tak ramai orang berasa seronok bila dengar syurga. Wallahu'ala, kalau ada orang berasa, walhamdulillahirrabbilalamin. Ada orang berasa macam, ini satu cerita saja. Para sahabat Nabi radhiyallahu an, bila dicerita tentang mereka syurga, mereka menangis. Termasuk Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata apa menangis? Menangis kerana takut terlepas syurga. Siapa dia yang menangis? Siapa dia yang merasa takut terlepas? Sayyidina Abu Bakar. Orang yang tak menasabah termasuk syurga. Mustahil. Tapi dia menangis. Orang yang Nabi sebut terang-terang, Abu Bakar syurga. 3-4 kali menangis mana-mana ada. Wa naharun muttarid. Syurga berupa sungai-sungai yang mengalir di sana sini, bersimpang siur. Wa fakihatan katsirah nadhijah. Buah-buahan yang langsung tidak bermusim, yang banyak, yang masak ranum. Banyak lelaki minasi. Wa zaujatun husana'u jamilah. Pasangan-pasangan bidadari yang husana. Husana ini makna apa? Husana maknanya ialah perempuan yang bersopan santun, yang langsung tidak menyakiti hati kamu. Jamilah dan cantik rupawan. Mungkin hari ini muka comel, perangai macam keberuk. Sakit hati. Ada orang tanya, kata Ustaz, orang lelaki masuk syurga boleh bidadari. Orang perempuan tak boleh ke bidadara? Kata mengingatkan kapal terbang ke bodoh, ada pramugara. Dia tidak sedap orang lelaki. 50-60 orang, seorang-seorang bahan bidadari. Dan orang perempuan? Orang perempuan yang sudah ada suami dia lah. Tapi sebenarnya, perempuan, lelaki dia pun tidak cara dah. Sebab Allah Ta'ala buat kecenderungan. Dalam syurga, akan ada barang-barang kemas yang banyak. Orang puan pada main waktu je. Tidak cara lelaki dia. Orang lelaki para hadirin, kalau beri barang kemas yang banyak, awet ada, dah jadi. Awet ada, barang kemas ada, jalan terus.
Orang perempuan ada barang kemas, laki dia boleh tak tegur, dia tak layan. Kalau orang perempuan, Allah Ta'ala ni'matkan dia ahlul jannah. Dengan apa? Dengan tak tua, dengan cantik. Kemudian barang kemas, mah beli yang intang, payung, semua sekali. Pada main dengan benda tu je. Kecenderungan. Dan ni'matnya tak kurang seperti mana ni'mat orang lelaki dengan bidadarinya. Yang mana belum berkahwin, dikahwinkan dengan ahli syurga yang bujang. Dan ini Allah Ta'ala maha adil. Mereka hidup bahagia dalam syurga. Yang yakin, yang penting sekali ialah bila dengar syurga, akan merasakan dunia ni rupa-rupanya tawa hebat teruh. Busuk bangun, jambang taik syurga pun dah acang dunia. Kalau walolok lah dalam syurga ada jambang taik, dunia ni nak jadi jambang taik syurga pun tak layak. Untuk orang yang paling kaya dalam dunia ini, tak layak untuk jadi jambang taik syurga. Wa hulalun kathiratun, dan ada perhiasan ni perempuan. Nabi sebut adil kan? Ada bidadari yang cantik-cantik, yang indah budi pekertinya. Wa hulalun, dan ada hulah, ada apa ni, barang-barang kemas yang banyak. Sepah-sepah. Fi maqamin abada, dan ia merupakan semuanya kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada expired date, tidak ada penghujung. Fi habrah, kamu hidup dalamnya. Nabi kata habrah. Habrah ni mana apa? Al-habr asal maknanya luas. Habrah, excited. Tahu? Excited semua. Cuba bayangkan, excited ni kata apa? Teruja semua. Seronok semua. Tak pernah tak seronok. Mana para hadirin? Syurga. Tidak akan ada berjumpa dengan 1000 wala 0.1000 saat. Tak akan jumpa dengan 1000. Seronok seseronok-seronoknya. Wa nadrah. Nadrah ini merujuk pada muka. Muka yang berseri-seri. Dah seronok, muka berseri-seri. Senyum. Tak akan jumpa orang sebek dalam syurga. Kalau sebek, cam itu bukan syurga, kat lain. Tak akan ada. Semua orang, ya, kah, wow. Syurga. Allah buat begitu. Fi darin aliyatin salimah. Dalam perkampungan yang tinggi. Tinggi ni perhatian apa dia? Manusia sokmo-sokmo membayangkan bila mewah mesti tinggi. Tak percaya tanya Sultan. Sultan kalau nak buat rumah, nak atas bukit. Dia terbanjir payah. Orang nak naik pun payah buat atas bukit. Tinggi. Kalau buat rendah-rendah, ramai orang mari. 1000. Tinggi-tinggi, orang-orang je boleh mari. Orang kaya-kaya buat rumah atas bukit tinggi, ni mewah. Aliyah, mana rumah yang mewah. Salimah, yang selamat sejahtera serba-serbinya. Bila Nabi kata begitu, kata sahabat Nabi, nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah. Kamilah orang-orangnya yang sudah bersiap sedia untuk syurga yang sebegitu, wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Qulu, jangan begitu. Katalah insya-Allah. Nabi kata insya-Allah. Thumma dzakara al-jihad wa hadda alaihi. Lepas tu Nabi sebut nak syurga, kalau nak saja tak boleh, dengan kederaan nak saja kena buat kerja. Nabi berayat tentang jihad, dan Nabi dorong sahabat Nabi untuk berjihad. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam kitab sahih dia. Satu lagi saya nak sebut, hadis yang lain yang tuan-tuan biasa dengar, saya nak kongsi. Sayyidina Anas menceritakan radhiyallahu an, hina dana al-musyrikin li junudihi fi ghazwati Badr. Bila mana berlaku perang Badar, ketika mana musuh-musuh yang ramai ni, tentera musyrikin Makkah 1000 orang ni dekat dah nak langgar askar Islam ni, nak tepuh dua ni. Nabi pun kata pada askar-askar Islam, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Maralah kamu semua ke arah syurga. Askar yang nak bunuhmu ni sebenarnya syurga. Maralah ke arah mereka. Yang seluas langit dan bumi, syurga ini. Dan menurut riwayat lain, seluas langit dan bumi ini akan dapat untuk orang yang paling busuk bangun sekali.
ahli syurga hak kelas paria ni, bawah sekali ni, kasta rendah sekali ni, tak ada sebenarnya nak guna ayat masa mudah ni. Jenis benda basak sekali ni, dia boleh banyak mana syurga? Syurga seluas langit dan bumi untuk dia seorang. Taman Perming ni kalau kita seekor dah habis raung. Kita seekor, kajak kata Taman Perming ni ambil murah ke apa dah? Kamu semua sekali. Dia akan nak raung. Ni bumi kita tak tahu luas mana. Ahli-ahli geografi pun duduk balah lagi saiz bumi. Langit sama telah 7 lapis nak pulak langit ni. Mu seorang boleh luas tu. Mu hak masuk ke diang sekali. Boleh luas tu. Langit mencampur bumi. Dah hak duduk sama dengan Nabi-Nabi, dengan Rasul-Rasul, banyak mana? Boleh. Banyak mana besar. Allah lah punya tahu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS bila Rasulullah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Hadis yang sahih. Ketika mana Isra' Mi'raj, jumpa Nabi Ibrahim dekat Baitul Ma'mur, langit ke-7. Nabi Ibrahim tengah menyandar di Baitul Ma'mur. Rasulullah tengok seorang yang mukanya sama macam Nabi, cuma tua. Dan orang tua ni memang, kalau dengar rupa Rasul itu memang hebat, orang yang karisma. Nabi kata, Jibril, siapa dia ni? Nabi Jibril kata, ayahmu Ibrahim, Abul Anbiya alaihi salam. Bila jumpa Nabi Ibrahim kata apa? Muhammad, sampaikan salam kepada seluruh umatmu. Waalaikumsalam. Nabi sampai salam. Wayak pada umatmu, tak sah orang panggil, bubuh dalam pala sangat dunia ni. Allah nak beri tanah yang banyak dalam syurga untuk umatmu. Fikirlah tanah tu, jangan fikir hak dunia ni banyak berdoa lalu. Fikir tanah itu. Nabi kata, maralah kamu ke arah syurga seluas langit dan bumi. Ketika Nabi kata begitu, ada seorang pemuda, Sayyiduna Umair radhiyallahu Umair ibnul Humam. Dia kata, ya Rasulullah, jannah harduha as-samawati wal ard. Rasulullah, ke saya salah dengar saat ni? Adakah maksud Rasulullah kalau kita mati perang hari ni, kita seorang-seorang ni boleh surga seluas langit dengan bumi? Betul ke Rasulullah? Nabi kata, na'am, ya, surga seluas langit dan bumi. Faqala Umairun bakh bakh. Lalu Umair kata, bakh bakh. Bakh ini, kalau kita orang Melayu, tu. Benda orang panggil benda tu. Saya ingat Ustaz Saipul ayat masa dia belajar di Afrika tu. Afrika ni punya banyak bahasa puak-puak dia ni. Ada beberapa kabilah di Afrika ni, bahasa dia ni tak boleh tulis. Dia cakap. Saya pun cerita. Dia tanya dia ayat. Dia cerita saya. Bahasa tak boleh tulis. Tapi puak-puak dia faham. Cakap mana tahu, kita tak tahu. Tapi ini maha bijaksana Allah. Para hadirin. Afrika. Ujung kita tak duduk di tidak bawa kita. Jadi kalau tengok cerita Hindustan, dia kata va. Ini Hindustan pula. Pasal ni orang Arab bakh. Maknanya gitu. Faqala Rasulullah, Nabi pun kata, ma yahmiduka ala qawlika bakh. Nabi kata, apakah yang mendorongmu wahai Umair? Siapa mu kata begitu? La illa raja'an an akuna min ahliya. Ya Rasulullah, saya kata begitu bukan saya menganjing, bukan saya wak-lak, tapi alangkah bahagianya saya kalau saya dapat syurga seluas langit dan bumi ni wahai Rasulullah. Nabi kata, fa innaka min ahliya. Bahkan sememangnya engkau salah seorang di kalangan penghuninya wahai Umair. Mu memang ahli syurga, tapi tidak ada yang menghalang kamu dengan syurga. Mereka nak masuk syurga, kena mati dulu. Hidup tak boleh jumpa dengan syurga. Fa akhraja tamaratin min qarni. Lalu ketika itu Umair pun mari semangat nak perang. Dia pun buat keluar beberapa kurma yang ada dalam kantungnya, dalam gajuk dia bawa tangan dia. Faja'ala ya'kulu minhun. Bila nak pergi perang, makan kamu. Makan. ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل هذه إنها حياة طويلة. Bodoh aku, Umar kata. Nabi kata aku ni surga dah, tinggal lagi nak kena mati.
Aku pergi makan wah kema ni. Orang nak pergi kema ramai hari. Lagi lama aku makan kema ni, lagi lambat perang. Lagi lambat perang, lagi lambat mati. Lagi lambat mati, lagi lambat masuk syurga. Waduh, dia kata. Farama bima kana ma'ah. Dia pun lepas wah kema dia. Thumma qatalahum hatta qutil. Dia pun berperang, mati sungguh. Radhiyallahu anhu. Dan berjumpa dah sah dengan apa yang Nabi berjanji untuk dia. Syurga. Maka, tip yang kedua untuk mendapatkan ikhlas ialah menghadirkan dengan ilmu yang kita belajar, syurga dan neraka. Bacalah, belilah buku-buku yang menceritakan tentang syurga supaya kita seronok nak jadi ahli syurga. Dan juga tentang neraka supaya kita takut dengan neraka. Banyak macam-macam ulama karang kitab tentang perkara ini. Tip yang terakhir sebagai penutup. Dan ini rekah je. Untuk membantu ikhlas juga ialah banyak berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang kita rasakan dia ikhlas. Kawan dengan dia. Sayang dengan dia. Minum air dengan dia. Kerana apa? Kerana sebenarnya perangai ini ialah barang curi. Satu benda barang curi. Curi mana apa? Curi ialah mu ambil satu barang dengan tuang dia tak sedar. Kalau tuang dia sedar, dia panggil rompok. Kalau tak sedar, curi. Perangai yang ada denganmu, apa saja sebenarnya barang curi, mu ambil dengan orang barang tu. Tapi menariknya, mu pun tak sedar, dia pun tak sedar. Waktu Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan turut perangai kawan dia. Falyanzur ahadakum man yukhallilu, maka oleh itu cuba tengok-tengok dengan siapa mu berkawan. Orang yang nak diet kena berkawan dengan orang yang diet. Orang nak diet kawan kaki makan kedarah, tak diet sampai sudah. Saya teragak diet. Tok guru diet saya orang Taman Perming, ada tak di mana ni? Tak hari. Tapi tak ada ikut dia. Makan roti canai sotih, kena jogging setengah jam rasa. Jawapan dia sampai mati lah jogging. Kita ahli roti canai dah. Tak barang sotih, 4 roti kali barang dah. Berapa jam nak jogging, mampu hoda begitu je bila nak tidur. Nak orang nak diet, kena kawan orang diet. Diet, kawan orang kaki makan, tak akan diet. Orang nak ikhlas, kawan dengan orang yang kita tak tahu ikhlas ini milik Allah. Kawan orang yang kita rasa dia ikhlas. Sebab itu Nabi apa? Rasulullah, Allah Ta'ala suruh Nabi buat apa? Berkawan dengan orang miskin. Orang miskin yang saleh. Sebab apa? Orang miskin yang saleh ini, orang yang sebenar-benarnya meletakkan hidupnya untuk Allah. Setelah dia merasakan dunia tidak boleh memuaskan dia. Padahal dia miskin. Tapi dia boleh mari surau, dia boleh semayang, dia tidak orang kata minta sedekah, meminta-minta dengan orang. Bahkan yang pelik lagi, dia boleh terlibat dengan perjuangan Islam. Dia boleh menghabiskan masa dia. Apa yang mendorong orang ini? Kalau tidak kerana Allah. Dia kerja kuat. Calon dah wih jadi. Kenapa dia nak wih kamu? Dah miskin, wadah dah tak nak wih calon. Kalau menang, dia pergi merintah, mungkin mula orang yang paling rada ingat sekali. Tiba-tiba dengan benda begitu, dia boleh istiqamah. Dia boleh ikhlas, dia boleh terus menunjukkan ada sesuatu dalam hati dia. Ya Allah saja tahu. Orang ini kita buat sekawan, buat sayang. Sebab itulah sebagai contohnya penutup cerita benda yang masyhur Al-Imamu Asy-Syahid Hasanul Banna rahmatullah alaih cerita dalam surat khabar di surat khabar Ikhwan. Cerita satu kisah yang masyhur. Itu Sahibun Naqb. Kisah askar Islam berperang dengan musuh. Tapi tak boleh nak menang sebab musuh duduk dalam kubu. Berkali-kali bertempur tak boleh nak tembus kubu itu. Sehingga akhirnya Panglima panggil belaka. Dia kata kita tak akan boleh menang lawan ini malaikat ada orang sanggup masuk dalam kubu ini, buka pintu kubu, kita boleh serbu masuk baru kita boleh menang. Selang beberapa hari dia bercakap begitu,
Tengah-tengah malam, pintu kubur terbuka. Dan disuruh askar masuk untuk ambush. Lalu askar masuk dan menang sungguh. Sehingga timbul satu persoalan, siapa dia yang buka pintu itu? Tak temu jawapan. Sehingga bertemu dengan satu lubang bulat di kubur itu yang menunjukkan rupa-rupanya askar kita juga yang buka pintu tu. Cuma dia buat kerja seorang diri, tebuk lubang, masuk dan buka pintu. Siapakah askar yang berjasa ini? Mujahidin yang berjasa, siapa dia? Lalu panglima ni kumpul semua orang. Dia kata, saya tahu dah kita menang perang ni kerana salah seorang di antara kita ramai-ramai ni. Saya tak tahu pasal apa dia nak sembunyi diri dia. Saya nak tahu. Kalau dia beritahu siapa dia ada bukti memang dia sungguhlah yang buat lubang itu, saya akan angkat nama dia pada khalifah. Saya akan pastikan dia menerima kurnia yang selayaknya. Tiba-tiba orang tak jawab senyap. Dia pun guna cara yang kedua. Dia nak tahu siapa dia. Saya menggunakan kuasa saya yang bukan sekadar termaktub dalam undang-undang pakai diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Ini bukan zaman Nabi, dia ayat. Saya ni orang yang Nabi suruh taat. Saya perintahkan siapa dia yang gali lubang tu keluar. Tunjukkan diri dia siapa dia. Dok keluar setengah bagus. Sehingga tengah malam, ketika mana panglima tu duduk seorang dalam kemah dia, mari seorang askar prebet. AJK cawangan je. Mari. Kalau contoh. Jok panglima. Saya tahu dah siapa dia hok buka pintu tu, saya jumpa dah dia siapa dia. Kajuk panglima ni. Awak tahu? Saya tahu. Tu aku nak jumpa sungguh dengan dia. Saya nak jumpa dengan dia. Mu aku beri hadiah. Mu boleh hadiah juga. Kerana rakyat siapa dia. Masalahnya tuanku, dia ni ada syarat banyak berdoa nak jumpa dengan dia. Kita ambil syarat dia. Pertama, tuanku tak boleh tanya apa nama dia. Yang menarik dia kata apa? Kalau tuanku jerepok tengah jalan, jangan buat kenal dia. Jangan akak-akak kening ke apa, jangan. Buat kenal pun tak mau. Jangan sebut nama dia depan sesiapa pun. Apatah lagi pada khalifah. Kalau tuanku tu terima syarat, panglima terima syarat ni, saya boleh bawa jumpa dengan dia. Apa syarat pun saya terima, boleh. Sayalah orangnya. Orang tu sayalah orangnya. Menangis panglima tu peluk dia. Dan kata Imam Hasan al-Banna, start daripada hari itu sampai ke hari matinya, panglima ni berdoa pada Allah tiap-tiap lepas sembahyang, ya Allah, kalau mu nak himpunkan aku, himpunkanlah aku di hari kiamat dengan perebet aku itu. Kerana sah, ini orang yang bersih dan ikhlas kerana Allah. Tak nak yang lain. Yang tahu bahawasanya kurnia sultan, puji orang tu besar, namun besar lagi apa yang Allah Ta'ala nak beri terhadap jasa yang aku buat ini. Tu pun dia cerita kisah ini, panglima ini, ketika mana dia sudah nak mati dah. Dia cerita sebab dia rasa dia simpan cerita ini, tak ada faedah kan dapat dia cerita. Cuba dia tak royak lah siapa dia nama perebet itu. Mudah-mudahan ada pengajarannya apa yang saya kongsikan ini, insya-Allah untuk saya dan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak kedekut untuk beri syurga dia pada kita dan menjadikan kita orang-orang yang layak dengan kerja buat kita untuk menjadi penghuninya, insya-Allah. Wallahu alam. Cuma saya nak sebut sikit. Kedak ayat-ayat dah. Dah. Marilah jangan-jangan mari nak minta derma pula. Tapi nak buat ke mana? Kita ada program PAS kawasan nak buat ramah mesra dengan pengundi Tionghoa sempena Raya Cina ni. Program itu agak memerlukan modal sikit. Banyak juga, belah ribu juga. Sebagai satu usaha untuk kita mencari asbab kemenangan. Dan oleh kerana 90 juta tu tak boleh nak cash lagi, floating lagi cek dia.
cek tulis tangan tu, jadi bank payah sikit nak terima, tapi floating lagi. PPT kita duduk dengan ahli lah sebagian besarnya. Agak perah dari pakak sikit-sikit seorang, insyaAllah, untuk meringankan kami yang nak buat program ni. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.